Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang dihormati Tuan Sri Bijaya Lieutenant Colonel Besara Datuk Syarudin bin Haji Nazari, orang besar Jajahan Manjung. Yang berhormat Komander Besar Nordin bin Ahmad Ismail, Ahli Parlimen Lumut. Yang dihormati Tok Kelana Perkasa Encik Ismail bin Haji Balwa, orang besar 32 Negeri Perak. Yang berhormat Tuan Haji Rosli bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Perak Cawangan Pasir Panjang. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Johari bin Haji Abu Bakar, Pengurusi Masjid Ar-Rahman Fasa 2 Gabungan. Yang berusaha Encik Syukri bin Razwan, Penaja Program Camah Perdana, merangkap pengurus DNS Beauty and Solution. Yang berusaha Encik Azri bin Johari, Pengurusi Kelab I Love Manjung, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan, para jemaah yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni dapat kita bersama. Kalau ikutkan asalnya ceramah patut lepas maghrib, tapi penganjur nak buat lepas isyak. Sekononnya nak bagi saya ceramah lama. Yang saya pula suka ceramah lepas maghrib sebab lagi lama. Tapi tak apalah, ikutlah tuan-tuan, mana yang larat lah. Apa-apa pun, terima kasih banyak. Pada malam ini topik yang telah dipilih pembangunan keluarga dalam membina modal insan. Yang kita tahu kan, dalam pembangunan keluarga ni adalah merupakan perkara yang sangat penting, Kalau melihat pembinaan keluarga ni dimulakan daripada tujuan pernikahan itu lagi. Kalau kita tengok di barat kan, di barat kadang-kadang tu dia dah boleh hidup bersama, dia duduk sekali, dia tak kahwin pun, anak dah sampai 3-4 orang dah ada anak 3-4 orang duduk dalam satu rumah, dan bila ditanya bila nak kahwin, dia kata masih belum terfikir lagi untuk kahwin. Bayangkan, ada yang macam tu. Yang heran tu pula, hidup dia tu kaya-raya pula tu, senang pula hidup dia tu, duit banyak kan. Tak kisahlah dia pemain bola sepak ke kan, pelakon ke, penyanyi ke kan, di luar negara lah, di luar negara kita boleh tengok benda tu berlaku. Tu sebabnya ada orang cakap, ada yang kata kita ni besok akan dibangkitkan di padang mahsyar. Pernah sekali saya ceramah tu, saya kata kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Orang Islam buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Dan siapa yang banyak pahala daripada dosa masuk syurga. Siapa yang banyak dosa yang tak diampun oleh Allah, maka masuk neraka. Manakala orang yang bukan Islam, orang kafir, buatlah kebaikan macam mana pun tetap masuk neraka. Buat macam mana pun. So adalah yang tanya, habis macam mana? Dia kata Tuhan tu maha adil. Tuhan tu maha adil, tapi takkanlah buat kebaikan tak dibalas. Jawapannya memang dibalas kebaikan mereka, tapi Allah dah balas atas dunia lagi. Sebab kita tengok orang kafir ni, dia senang betul hidup dia. Dia tak sembahyang, dia tak apa, dia tak menyembah Allah pun. Jadi tu kalau kita bawa pula dalam konsep hidup kita sebagai hidup beragama, maka sudah tentulah pembinaan keluarga tu dengan dilihat pada tujuan pernikahan itu sendiri. Kenapa menikah? Kan, bernikah tu sebab kita ni orang Islam ni, dalam Islam kita meletakkan satu perkahwinan ni merupakan satu ikatan yang suci. Satu ikatan yang suci sebagai satu hubungan yang terpelihara. Supaya demi membina keturunan dan juga salah-silah keluarga yang baik. Sampaikan satu tahap tidak digalakkan berkahwin sesama pertalian darah. Kan, terutamanya sepupu-sepupu tu kalau boleh tak digalakkan. Tapi ada dia yang kahwin tak digalakkan. Tapi kalau ada ramai orang kat sepupu tu,
boleh kahwin lah kan. Tak, memang dia peringkat awal dia situ belum. Kajak lagi kuat lah ni kan. Jadi mana kata kalau kita tengok dalam tujuan pernikahan tu sendiri, mustahak kan, kita susun atur, sampaikan walinya kan, bab perundingannya, ciri-ciri nak kahwin tu macam mana, sampaikan Nabi pun letakkan guideline, letakkan garis panduan. Nak kahwin boleh kahwin, tapi garis panduan ni macam mana, semua ada sebab. Nabi beritahu pertama tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Maknanya Nabi musuh tengok cantik ke tak cantiknya, sebab nak hidup dengan dia bukan sehari dua. Kalau hari pertama muka tak boleh belah, macam mana? Hari pertama tengok apa muka kau macam ni tu kan. Contohlah kan. Tapi itu sebabnya. Tapi orang dulu-dulu muka tak payah lawa sangat pun, tapi elok anak lapan. Selera tu okey je nampak kan. Orang dulu-dulu lah, orang dulu-dulu. Sebab apa? Orang dulu-dulu dia menganggap pilihan keluarga tu terbaik. Orang dulu macam tu. Kan. Ya tuan-tuan, hari ni kita tengok kan, ada orang besar jajahan, orang yang jaga bab adat istiadat ni, adab dan budaya gitu kan. Bila meminang dulu macam mana? Jangan main-main, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang kan. Itu sebabnya kalau orang besar, orang yang menjaga adat, kalau di Negeri Sembilan ada tok lembaganya, ada tok adatnya, ada ketua adatnya, ada kan. Bila datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang tu, kenalah susun atur dia. Nak jadi juru cakap bukan main belasah je. Bolehlah kau abang kau lah cakap, tak ada, cari orang kampung tu siapa yang pandai ni, yang bunding biar cakap tu, biarlah berlapik sikit. Arwah abah saya dulu bila datang kan, sekali dia dah suruh jadi juru cakap, tapi tak buat briefing pula. Dah orang tu tanya hantaran berapa, kawan tu tak tahu hantaran berapa, arwah abah saya. Tapi kita tak boleh, sebagai orang yang beradat, tak boleh cakap saya tak tahu, saya tak boleh jawab macam tu. Boleh kami tahu hantarannya berapa? Alamak, tadi tak beritahu pula. Ni arwah abah saya cerita sendiri ni. Maka arwah abah saya kata, macam inilah tuan, saya ni adik-beradik bukan, saudara mara pun bukan. Disuruh datang, disuruh balik, disuruh makan, disuruh minum. Maknanya tak tahu. Jawabnya panjang kan, tapi tak tahu. Macam tu lah kiranya. Yang tu sebab orang tu dulu dan reject tu, minta maaf lah, saya memang tak setuju. Dia takkan jawab macam tu. Anak saya ni maklumlah, budak lagi, masak nasi pun mentah kan, masak lauk pun hangus, masak air koring. Jadi makna kata dia bagi gambaran, dia tak nak yang datang meminang ni pula tak faham bahasa. Tak apa, sekarang order je Grab kan. Jadi tu cerita dia tadi kan. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Bercakap tu dengan budi bahasa. Yang tu lah kan. Jadi macam tu lah, tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia dulu, cantik ke tidak. Tapi bab cantik ni kita tak boleh nak cakap orang macam tu dia tak cantik, tak boleh lah kahwin, tak. Sebab Allah Maha Kuasa, Allah jadikan mata kita tak sama. Tak, minta ganggu sikit Ustaz. Pakai ni orang luar tak dengar. Orang luar tak dengar. Okey. Cubaan-cubaan nak kena start balik semula, tak payahlah. Kan? Jadi mana kata, tengok kan, dari segi li jamaliha ni, kecantikan dia tu, Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah jadi mata tak sama. Ada orang nampak dia ni lawa, nampak dia ni tak lawa. Kecantikan kan beza-beza. Kau tengok, kita tengok malam ni, kita dah pilih baju terbaik, tapi beza-beza tak sama. Kalau semua orang pandang sama, susah juga. Tapi ada kadang-kadang nasib-nasib jumpalah, memang lawa budak tu. Ya, dah aku tengok biasa je dengan seorang tu pula. Kita pergi dekat bas stand Manjung tu kan, duduk tu tengok, nampak yang dia jalan berdua tu, woi, lawa betul lah bini dia. Itu betul ke lelaki dia? Merayau mukanya, kata. Muka suami tu merayau katanya. Suami dia tu lawa tu, betul ke bini dia ke mak dia tu, kata. Orang boleh bagi judgement sebab penilaian tak sama. Ada orang cakap kurta lawa, ada cakap baju Melayu lawa, ada cakap baju Melayu sepasang lawa kan. Ada orang bercakap baju Melayu letak ribbon sikit macam ni lawa.
Saya tengok penganjur hari ni nak membezakan jawatan kuasa dengan orang yang bukan jawatan kuasa. So dia ada reben. Macam tu kan, nasib baik dia tak paksa pun ceramah pakai. Kan? Ini okey ni. Saya tengok ada sekali satu program dekat Melaka tu, reben lagi besar daripada kepala. Satu program tu. Kan? Tapi itulah, tak kisah. Pada pandangan tentang lawa tu berbeza. Yang kedua, tengok apa? Tengok linasabiha lihasabiha. Tengok dari segi keturunan dia. Keturunan yang baik-baik. Keturunan yang elok. Bapak dia siapa? Bapaknya OBJ. Isterinya Ustazah. Mana? Mak ayah dia orang baik-baik. Yang tu ayah dia, ayahnya DO dulu, bekas DO. Oh. Mak dia pencen pejabat agama. Allah, baik betul. Dia adik-beradik dia dengan keluarga dia semua je ke masjid. Oh ya ke? Oh bagus. Memang masjid tu memang keluarga dia je ada. Sebab kampung tu tak ramai orang lah, contoh kan. Keturunan baik-baik, keturunan elok-elok. Dia bukan kira-kata dia Banjar, Mandeliang, Bugis, Jawa, Melayu, Minang. Tak. Dia kategori keturunan yang baik-baik. Jadi dia cakap, kau jangan kahwin dengan orang tu, orang negeri Sembilan susah. Ada yang cakap tentu kan, bohong orang tu kan. Ni kau kahwin dengan negeri Sembilan, tinggal suara dalam lah kau. Ada orang cakap macam tu. Kau memang betul memfitnah kan. Elok kan, elok je. Yang tak dapat kat orang lelaki tu kalau harta-harta ada itu je. Yang lain yang atas pencarian semua dalam Islam semua masih yang kita pelihara macam biasa, tak ada masalah kan. Ada orang dulu tu, dia bawa cerita dia kahwin dengan orang Negeri Sembilan, lepas tu dia bercerai. Wahal rumah yang dia buat tu, rumah yang dia buat tu memang dengan memang hasil kerja duit gaji dia dah buat. Tapi dia kata tak boleh, dia kata sebab apa? Tanah tu tanah adat. Betul, rumah tu kau angkat lah, bawa keluar boleh. Orang dulu-dulu kan rumah boleh angkat. Itulah cerita dia. Tapi kalau dia mau menuntut atas pencarian tu, perkongsian antara dua-dua suami isteri tu, boleh je dia kirakan jumlah, ditaksirkan semua, boleh. Yang tak boleh tanah tu. Itu je cerita dia kan. Kadang orang ni cakap benda-benda yang tak faham tuan-tuan. Macam hari itulah nak raya, marah. Tolong umum awal sikit. Bila raya sebenarnya? Kau bangang ke apa? Belum cukup lagi nak tengok anak bulan, macam mana kau nak tengok? Kita tetap tengok anak bulan. Yang marah sepanjang hayat dia sekali pun tak pernah tengok anak bulan. Sedangkan balai cerap kan, 29 balai cerap tu semua orang tinjau orang tengok. Nampak ke tak nampak? Sedapik satu topik nampak, jadilah raya lah besok. Tapi saya awal dah tahu dah hari Sabtu. Yang dia marah sebab tahun sebelum ni dia pandai ikut kalender kuda semua kan. Dah malam tu nampak, besok tu raya lah kan? Raya lah tuan-tuan. Dia marah, bulung berapa lemang tinggal buluh je, tak jadi masak lemang, besok tu dah raya. Paling untung orang Sabah kan, dah habis tarawih baru tahu besok raya. Dia orang maghrib awal, isya awal, tarawih awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempat witir, besok raya. Tak apalah, rezeki dia dapat buat 30. Allah tak, mudah-mudahan Allah tak akan terima sebab dia tak tahu aslu bakar dia, hukum asal dia sangka masih lagi ibadah tarawih malam tu. Itu bukan cakap orang Sabah Samsul debat malam tu elok dia buka puasa KL dengan family dia, tak tahu pula besok tu raya. Kelam kabut balik, saya balik tak jam. Itulah tuan-tuan ya. Itu dari segi yang keduanya, tengok keturunan yang baik-baik. Yang ketiga, tengok dari segi harta dia. Bukan sebab boleh mengerjakan harta dia, mana ada kemampuan dia boleh untuk membina keluarga dia dan jaga keluarga dia. Dan yang keempat, Nabi ajar tengok dari segi agama dia. Dan Nabi pesan, kalau tak ada sekalipun, tak ada satu pun tak ada, paling tidak tengoklah agama dia. Sebab apa? Kalau dengan agama yang lain tak ada, tak apa. Contoh tak handsome, tak lawa, jangan risau. Tak handsome, tak lawa, boleh adjust. Boleh adjust.
hari-hari ambil wuduk, bersih muka, handsome ni. Biarlah suami kita tak handsome mana, isteri tak lawa mana, tutup lampu sama. Jangan susah-susah hati. Agak-agak muka buruk betul, tutuplah lampu ni. Settle, tak payah bayang sangat kan. Contohlah, dari segi harta keturunan kan, kata keturunan dari segi harta ni masa kahwin ni memang tak ada harta, macam mana? Tapi berkat ketaatan daripada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki dia lepas kahwin. Ini orang alam susah hidup dulu, nak bela anak pun rasa confident tak confident. Alhamdulillah membesar anak dengan baik, dah jadi orang nama. Istilah dia jadi orang. Orang dulu kau nak jadi orang, kau belajar, mak kita cakap. Kita pun terfikir selama ni aku bukan orang kan, rupanya maksud menjadi orang ni ada juga modal insan. Itu maksud jadi orang. Sejajar dengan apa yang Nabi sebut, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia memberi manfaat kepada orang lain. Kan? Jadi alhamdulillah murah rezeki. Kemudian yang ketiga, dari segi keturunan yang baik. Katalah mak ada pun kerja tak elok, mak ada dulu bekas pelacur, contoh yang cakap tu, ambil contoh tak elok, bapak penyamun, pencuri banduan, contoh. Tapi mungkin disebabkan oleh ketaatan dia kepada agama, kepada Allah, kepada Rasul. Mudah-mudahan dengan perkahwinan itu dapat membentuk generasi yang baik. Itu cerita dia. Jadi sebagai itu baru mukadimah ya. Belum start lagi jamaah. Itu baru mukadimah kan. Jadi kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Ta'ala beritahu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dengan mawaddah, iaitu kasih sayang, kecintaan, memenuhi syahwat suami isteri melahirkan, mengembangkan zuriat keturunan manusia. Betul? Dengan kahwin adanya syahwat, adanya perasaan, adanya keinginan. Dengan perkahwinan barulah betul kita ada peraturan. Kau nak kamu bangun, kahwin. Kau nak dengan ni, kahwin. Jaga. Ini hari ni tak kahwin, tapi mak dia bagi lesen macam-macam. Baru bertunang, naik motor sama rapat-rapat sikit, peluk, jatuh nanti. Bangang tak bangang mak tu. Kan? Ayah pula tengok, dayus bapak tu biarkan, dayus bapak. Yang tu baru cerita dayus. Dayus ni bukan cerita takut bini, tapi dalam bab isteri dengan anak-anak dia melanggar perintah agama dan dia boleh rasa okey, dayus. Biarkan isteri bercampur gaul dengan lelaki-lelaki lain dan tak rasa apa, dayus. Sebab kena tegur, kena jaga kan. Ikhtilaf ni kena jaga. Betul lah kan. Jadi memenuhi syahwat. Kahwin, kau nak kahwin, kau kahwin macam tu. Ni melayan benda-benda yang bukan-bukan kan. Jadi nak jaga, nak pelihara, sebab ada peraturan dalam agama kita, ada peraturan. Itu sebabnya kalau orang yang bukan Islam nak kahwin dengan orang Islam kan, saya satu nasihat saya, kalau adalah anak kita yang berhasrat dan bercinta dengan orang yang bersilang agama misalnya, dia daripada agama yang lain sebelum ni menganut anutan yang lain, nak kahwin dengan orang itu, nasihat saya lah, pesanlah dekat yang bakal tu, suruhlah dia, bagilah masa 6 bulan ke paling kurang, pergi mendalami agama tu, letakkan syarat. Banyak aja tak apa, dah kahwin sok pandai lah dia, percaya lah takkan berlaku. Ada 1-2 je yang berjaya, kebanyakannya tak berjaya. Suruh dia kenal agama kita dulu, belajar dulu. Lepas 6 bulan bukan. Berapa banyak orang yang kahwin masuk Islam hanya sebab nak kahwin, dan akhirnya bila dah kahwin, suami itu yang ataupun pasangan itu tak semayang, tak puasa, tak apa,
Lepas tu dia marah, kenapa awak tak semayang? You yang suruh saya masuk Islam. Ni sekarang you nak suruh saya semayang pula, you nak suruh ni pula. Sebab pahaman dia masuk Islam sebab nak kahwin. Banyak yang berlaku kan? Dan dihina-hina je pula, sedih dia. Dan tu belum cerita lagi, ada yang pasangannya bukan Islam kahwin dengan dia, pasangan dia tu lagi taat daripada dia yang Islam. Ada juga, ada menangis, suami saya tak semayang, dia Cina masuk Islam, suami saya tak semayang Ustaz, dia pukul saya lagi, dia gelakkan saya, kalau semayang pun hidup kau susah. Ada yang dekat dalam tu. Tu sebabnya kena suruh belajar agama. Dan kita minta dia mudah-mudahan terbuka hati dia, dia sayangkan Islam tu, dia sayangkan agama. Macam tu lah ya. Kena ada peraturan. Oh, lepas tu yang seorang tu pula argue, dia cakap bukan dalam Islam ada ke la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa nak paksa orang tu masuk ke Islam? Kan tu. Maka jawapan dia simple aja. Tak ada siapa paksa pun. Kalau kau nak kahwin dengan dia, masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, boleh, jangan kahwin. Itu kan. Ada boleh tak kalau orang letak pisau ke leher kau, tak masuk Islam, mampu je aku bunuh kau. Yalah. Sekarang tu je option dia. Kan? Macam tu jawapannya. Tak ada siapa pun paksa masuk Islam, tapi nak kahwin, masuk Islam tu disyaratkan. Kan? Tak ada siapa paksa. Tapi kalau saya tak nak masuk Islam, jangan kahwin. Saya nak kahwin, masuk Islam. Macam tu lah kan. Iya tuan. Kita kadang kesian ramai orang. Sebenarnya ramai orang nak kenal Islam, tapi kita tak betul-betul bagi teladan dan juga manfaatkan masa untuk nasihatkan orang betul-betul. Ya. Sekarang ni senang kan, syiar agama kita senang, dah ada media sosial, orang boleh share input. Dalam TikTok saya pun, ada media sosial saya, kebanyakan ramai yang bukan Islam follow, tinggal nak mengucap lagi kan. Mudah-mudahan mana kita tahu kan, dalam dia suka-suka dengan agama tu, teragak dia nak masuk Islam, rezeki dia tu. Abang Adam Kori tu baru berapa belas tahun Islam, alhamdulillah dia berjaya mengislamkan 17-18 orang kawan-kawan. Kita yang berpuluh tahun ni seko pun tak dapat. Seorang pun tak dapat. Seko lah, seorang pun tak dapat kan. Cuba kita fikir kan. Jadi kena jaga, ada peraturan. Bak kata Buya Hamka, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kena bezakan lagi kita membau dengan babi hutan. Adalah beza, ada peraturan. Kita kahwin macam bau tu, mana ada majlis akad nikah. Dia teragak kat betina tu, dia ajak, jadi besok tu dah dengan sekor lagi, besok tu dengan sekor lagi. Itulah yang berlaku pada zaman jahiliah dulu. Waktu tak ada sistem zaman jahiliah, dia naikkan satu bendera warna putih tu. Siapa yang nak bersama dengan perempuan dalam rumah tu masuk. Dia masuk dalam rumah tu bersama dengan perempuan tu. Yang seorang lagi masuk bersama dengan perempuan tu. Cukup 10 orang dia bawa pergi dekat pendeta tu. Pendeta tu tengok sampai mengandung perempuan tu. Maka ingat senarai 10 orang tu dia ambil. Lahir budak tu, dia tengok budak tu, tengok muka siapa. Ya, punya teruknya zaman jahiliah dulu. Sampai datangnya Islam memberikan garis panduan, ada peraturan. Itu sebabnya Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa jadi penjara? Sebab ada peraturan. Kebebasan yang sebenar pada orang beriman adalah kematian. Mati itu barulah bebas. Selagi hidup ikut peraturan. Dah dia cakap ceramah 1 jam setengah, ikut dia lah. Dia tak pernah tanya Samsul buat tidur ke apa. Contoh lah kan, contoh mana ini tak makan lagi. Bayangkan jamuan pukul berapa. Kita tengok atur cara program jamuan pukul berapa.
Benda tu kena fikir sebenarnya. Betul tak? Makanan dah ready ke belum? Dah ready kan? Jadi bila makanan dah ready, makruh jamaah dalam nama. Tak ada aku. Itulah maksud dia. Ikut Al-Quran. Macam bawa ni kan, hari raya kan, Nabi sampai bagi guideline kalau pergi menziarahi rumah orang. Benda tu jangan cakap tak ada. Semua Nabi bagi dah. Bagi salam, jangan menghadap tepat dekat pintu rumah orang tu, kena ke tepi sikit. Tu Nabi ajar, tepi sikit. Assalamualaikum, supaya tuan rumah tu bila buka pintu sekejap saja. Rupanya dalam rumah orang tu ada air dia, kain dalam yang koyak ataupun tersidai lagi kat tingkap, logok-logok baju tak kemas lagi. Itu Nabi ajar. Lepas tu bagi salam, Nabi kata kamu bagi salam 3 kali. Kalau tak menyaut, balik. Itu kan. Kita sebagai orang yang memberi salam tetamu yang datang rumah orang, kita tak layak pun untuk kecil hati bila orang tak buka pintu tu, sebab tu rumah dia. Tak apa, aku tahu kau ada kat dalam. Selipar kau kenal lah gitu. Tengok kipas pusing weh, siap tinggal nak tengok kipas orang tu. Tak, kena faham. Ada paturan. Semua Nabi dah ajar. Masuk rumah orang jangan liar mata. Ini yang lubang ni daripada tahun lepas kan. Mulut lubang. Lepas tu apa? Memang kau sibuk Kenapa pula? Ni 3 bakul baju tak berlipat. La ilaha illallah. Jangan ziarah orang. Satu lagi datang rumah orang, ikutlah paturan rumah orang tu. Sengkau masuk tak masuk? Duduk sini. Tak nak duduk depan TV. Dia pula senang nak tengok TV dia kata. Ni makan kat sini. Tak apa, bawa makanan kat sini. Teruk betul. Contohlah, banyak lagi lah tu, tajuk lain lah, tajuk lain. Tapi nak beritahu tentang adab tu, akhlak kan. Tu sebabnya kalau dalam mendidik modal insan ni Nabi dah ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertamanya bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Cara sayang Nabi, pertama selawat atas Nabi banyak-banyak, sebut nama Nabi banyak-banyak kan. Sebab Nabi kata faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Ada tak kita ajar anak kita sebut nama Nabi? Ni yang diajar anak lagu nyanyi kan. Oh Fatimah, Siti Haidar, Zai kan. Tapi yang kita ajar sebut nama Nabi dengan cara berselawat, selawat ke atas Nabi. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya kata, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Kebetulan ramai orang perempuan tua kan. Apa maksud selawat makcik? Dia punya orang nak ceramah lah, tanya pula, kena marah pula. Sama balik penceramah kan, orang tua kan. Yang biasa penceramah kalau tanya, dia jawab balik semua kan. Apa maksud selawat? Maksud selawat tu adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Jadi bila kita selawat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi, Allah dan malaikat 10 kali ganda pula mengulang selawat kepada kita, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Yang keduanya, kalau tanda kita sayang Nabi, apa Nabi suka kita buat, apa Nabi tak suka kita tak buat. Dalam arti kata lain, hidupkan sunnah Nabi. Yang kedua, bihubbi ahli, menyayangi, mencintai ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang? Kona pun tidak. Yang dia tahu bini Nabi Aisyah, Siti Khadijah, tu dia tahu. Anak tak lah, tapi cucu tahu, Hasan Husain tahu. Betul. Kena. Dan yang ketiganya biqiraatil Quran, dengan membaca kena suci Al-Quran. Baca Quran. Cuba tengok geng tadarus. Yang ramai grup lelaki, perempuan tak ramai. Betul. Terbalik tu. Yang lelaki yang mengaji tu semua buta-buta pula. Buta lah, mata tak nampak. Belia-belia malam pertama ramai, malam kedua ramai, masuk malam ke-15 dah tinggal beliau.
beliau yang tinggal. Yang jenis sembahyang pun sujud tu lutut berbunyi. Allah Akbar, tak sebelum hujung. Allah yang seorang tu kan. Tak ada dah mengaji. Yelah tadarus bulan puasa je Ustaz, tapi tak ada siapa larang untuk kita buat grup mengaji. Buatlah. Bikira atau Quran, baca Al-Quran. Keluarga kita berapa ramai yang ngaji Quran, daripada pagi bangun ngaji Quran. Berapa ramai? Tu yang kita kena tengok. Nak kita nak membina modal insan, betul lah tu. Membina keluarga ni bagi melahirkan modal insan. Nak cari yang baik-baik. Konolah cara dia baik kan. Cara pun kena baik. Bangun pagi pukul berapa? Macam mana? Bangun pagi pukul berapa? Dia subuh lebih kurang dengan bau ke hutan tu. Silap-silap bau tu lagi awal daripada dia. Macam mana? Ayam berkokok tu pada pagi tak bangun lagi tu. Dia punya set alarm tu 18 lapis. Alarm tutup konsisten dan istiqomah dia menutup alarm kan. Dengan strategi ni ya, bangun subuh pula jadi imam, suami ketua keluarga. Nak membina modal insan, jadi ketua keluarga ni dia kena jadi imam solat. Bangun pagi, datang masjid. Besok pagi semua ikut abah kita pergi masjid. Steady bapak macam tu. Dekat masjid pula kena upgrade Bilal. Ya, ada satu masjid di Selangor, saya tak nak sebut masjid mana. Ada orang tertentu dia tubuhkan satu ni, dia ada dana yang besar. Bayangkan imam gaji 3,000 sebulan, Bilal 1,500. Beza azan 1,500 dengan tak bayar apa-apa ni. Dia punya azan subuh tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Steady subuh macam tu. Yang tak bayar je kadang-kadang tu lah. Orang keluar masuk rumah balik tak jadi pergi subuh. Apa tu masuk tu balik rumah. Bukan sini, Manjung okey. Manjung okey, tempat lain. Kawan tu keluar gelap-gelap. Allah, apa makhluk mana gelap ni tu? Pergi masjid. Dia bukan apa, kadang Bilal tu dia nak azan bukan tak semangat sebab bayar tak bayar, tak. Tengok orang tak ada, dia azan orang tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang seorang pula baru sampai tinjau kat cermin. Tak ada orang. Mau aku jadi imam ni kan? Pusing tu ni. Tak jadi dia masuk masjid. Kan? Sekali-sekala jadilah imam kat rumah. Bangun pagi jadi imam. Suami ni dikejut oleh isteri. Bang, bangun bang, kita subuh sama-sama bang. Suami tu bangun. Suami bangun tengok belakang, 3 isteri dia dah siap dah semayang. Saya bagi galakan ni, nak bagi semangat sikit. Belum tentu berani tuan-tuan. Tapi OBJ saya yakin berani. Lagi satu lagi komander berani. Tapi kalau dah bersara belum tahu ni. Gurau tuan. Tapi memang dia ngantak, maksudnya anak dan isteri semua dah standby dah nak semayang jemaah. Tengok, tu dah penting. Semayang jemaah macam kat masjid, semayang jemaah. Ikut lagi confident sebab imamnya imam terpilih. Jangan sombong kita, aku tak pergi masjid pun hidup aku senang. Jangan kita sombong, sebab boleh jadi kita jadi senang sebab doa imam tu. Imam tak pernah doa untuk diri dia. Imam doa muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, doa untuk semua. Itu yang mungkin dapat kat kita sendiri.
Belum pernah lagi imam doa, ya Allah kau sejahterakan kehidupan aku dengan makmum yang hadir saja ya Allah, yang lain topi matilah. Belum pernah lagi lah imam doa macam tu. Benar. Kalau ada lah macam tu, memang pendek lah tahap tempoh dia jadi imam. Kan betul, semua doa untuk semua. Tu sebab kan semayang berjemaah, dah habis semayang tu zikir pula. Dah habis zikir tu pula doa. Masih ingatkah lagi kita pada waktu perintah kawalan pergerakan PKP? Masa itulah rakyat Malaysia ramai yang tersedar dalam rumah dia berapa helai sejadah yang ada, sebab dia nak sembahyang berjemaah. Pada ketika itu berjuta suami-suami yang dilantik menjadi imam tanpa tauliah. Seronok lah bapak dia jadi imam. Sampaikan bapak ni keluar pergi pasar raya beli barang, kan boleh keluar seorang dia beli barang. Isteri telefon, bang ni anak-anak dah ready ni nak semayang, tunggu abang kan, dia orang semayang dulu, tunggu sampai abang balik. Imam besar teman ya, berjubah dia, Fatihah berterabur tapi jubah boleh tahan. Nampak tak? Kau main lagi ayahnya Allahu Akbar. Steady bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Steady bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak pun dah tahu bapak nak macam apa. 10 tahun kahwin tu lah ayat yang dia ingat. Tapi tak apalah, janji jadi imam. Jadi imam. Suami baru betul bangun pagi solat subuh. Sebab apa? Nabi pesan, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ini, iaitu apa? Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh dan juga amalan sedekah subuh, jangan tinggal. Nak dapat sedekah subuh tuan-tuan datang masjid, cari tabung. Pagi sebelum subuh tu sampai, sumit duit dulu. Mana ada tabung sini? Aku tak diberi maklumat tau, tiba-tiba kena umum tabung. Tadi dah beritahu. Tapi tak apa, dah beritahu tu insyaAllah saya akan umum sekejap lagi. Standby duit. Jangan berbaik nak apa. Memang tak ada poket kan dekat tu. Kau tak usah nak berpura sangat kan. Tapi handphone yang ada tu transfer je. Nombor akaun akan dimaklumkan kemudian. Kan? Itu pun ada beberapa ni QR code tu kan. QR code tu ada kat masjid mana kat KL kan? Dia boleh tukar QR code tu, letak dia punya akaun peribadi. Parah betul orang kan. Itulah macam mana tuan-tuan, orang terdesak kan, manusia ni parah betul. Jadi macam itulah kan, murah rezeki. Itu sebabnya bala dan musibah kata Nabi tak pernah mendahului sedekah. Tu orang tua dulu kalau nak pergi musafir, nak pergi balik kampung apa, dia berjalan pertama sekali nampak masjid, dia akan berhenti dulu sedekah dulu 20 sen, RM1 masuk. Sebab apa? Tu insurans perjalanan kita. Cuba kita amalkan teman-teman, amalkan insyaAllah ya. Jadi mana kata kalau kita tengok dalam bab ni, hidupkan sunnah Nabi, dan begitu juga kita teruskan membaca Al-Quran.
Suami isteri gemar bermusyawarah kerana saling menghormati, memahami keperluan dan kehendak masing-masing dan mencari penyelesaian tanpa mengorbankan salah satunya. Amanah pernikahan adalah untuk membentuk pribadi yang baik. Nampak tak? Agar dapat membina keluarga yang baik, amanah ini akan mendidik suami isteri lebih bertakwa. Nampak? Pribadi gak cerita. Itu sebabnya Imam Malik kata nak jadi manusia berjaya kena ada 5 perkara: kenderaan yang angkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik dan pelita yang menerangi. Kan? Kalau kita tengok orang dulu-dulu cakapnya banyak berkias, dia tak cakap direct. Macam kata Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Maknanya maksud kenderaan yang tangkas bukan maksud dia Camry, bukan maksud dia Mercedes-Benz ataupun BMW, tapi maksud kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Itu sebab kena ada ilmu. Datang masjid selalu untuk makluman semua. Kuliah bukan malam ni saja, boleh kata setiap malam ada, kecuali hari Sabtu malam Ahad. Sebab Sabtu malam Ahad biasanya masjid dia bagi laluan untuk bersama keluarga. Tak tahulah sini Sabtu malam Ahad ada juga. Ada. Masa tu pun dah umum tabung dah, ramai buat tak tahu. So malam ni nak beritahu, datang untuk support program masjid, datang ramai-ramai. Tapi di masjid ni saya tak ada komplain lah. Saya dengar masjid ni memang setiap malam memang macam ni lah ramai dia. Kalau kau golak tu tak ada lah, tu dah aku nak test tadi tu kan. Tapi memang iyalah kan, datang majlis ilmu. Sebab kata orang cantik teluk, pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Datang belajar. Nombor 1, ni akal fikiran yang cerdas. Kedua, bila kata rumah yang lapang, maksudnya bukannya rumah banglo kan? Tapi maksud rumah yang lapang ni adalah kesabaran yang tinggi. Sabar banyak-banyak, jangan marah-marah kan? Macam baru-baru ni orang marah, cukup-cukuplah bab politik ni. Tengok malam ni ahli parlimen datang, adun datang, semua datang. Walaupun bukan semua yang pangkah dia orang ni, betul tak? Kita datang sebab apa? Pilihan raya dah habis. Jadi wakil rakyat yang dah dipilih, dia akan jalankan tugas untuk semua orang. Dia tak kira dia parti mana orang, tak kira. Bila jawatan ahli parlimen, dia jaga semua. Faham? Ni 24 jam politik. Oh ni betul kepala betul-betul. Dah dipesan jangan berpolitik dalam masjid. Itu adalah sebab dia kan. Ada saya cerita pasal politik tak? Saya cuma bagi tahu tentang tak betul peranan kita kan. Dan malam ni datang tak ada yang bawa bendera parti dia, tak ada. Datang malam ni kita sebagai orang Islam sama. Betul kan? Iya, ni cakap betul. Ni 24 jam politik. Pergi tengok kat parlimen tu. Tengok dekat sidang DUN tu. Elok berpaluk minum sama tuan-tuan. Yang kita kat balai raya baling-baling kursi ni mahal. Mbak tak? Dah sudah. Senang lah tuan-tuan. Macam tu je pesan saya. Jadi makna kata, kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni memang macam tu kan? Kita ni di sini dijaga. Sabar banyak-banyak. Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi apa? Sudah susah betul soalan ni. Tanya pula dia, kalau sabar separuh beriman, separuh lagi apa? Dah diajar separuh je ustaz, saya ambil separuh lah. Yang separuh lagi tu akan jalan lain kali lah. Separuh lagi syukur. Syukur pun sebahagian beriman. Sabar. Lagi apa lagi? Yang ketiga, bila sebut pakaian yang cantik, apa maksud pakaian yang cantik? Maksud pakaian yang cantik adalah akhlak yang baik. Itu yang kita cerita pada tadi, cerita pasal adab tadi tu. Adab, akhlak. Tengok kan, saya hari ni tengok, saya ceramah, saya berdiri, tuan-tuan duduk kan? Tuan-tuan duduk.
Walaupun pangkatnya, nampak pangkat lagi tinggi daripada saya, tapi adab. Kejap lagi saya duduk, orang lain berdiri. Nampak? Kejap lagi dia bagi signal. Masa dah time gitu. Ya, saya pernah sekali saya ceramah, masa tu adalah Menteri Besar duduk sebelah kanan. Masa tu lama dah lah. Saya tengah ceramah, Menteri Besar tengah duduk tiba-tiba JK Masjid dia bagi satu kertas nota kecil, 5 minit saja lagi, kami garang sila hentikan ceramah. Saya baca masa tu, Tok, macam mana ni Tok? Dia kata 5 minit lagi nak kena berhenti, sambung lah. Saya sambung lagi sejam tuan-tuan, menyesal Menteri Besar. Kan? Tapi jangan risaulah, saya ni adalah antara penceramah yang faham kehendak audiens saya. Saya boleh tahulah muka-muka suruh berhenti ni, saya tahu. Kan? Muka-muka dah lapar sangat kan. Saya tak tahu. Signal-signal tu saya tahu. Dia memang bila ceramah ni 3 muka dia tengok. Pertama muka penceramah. Macam mana tengok lah muka dia ni. Muka kedua dia tengok muka jam. Berapa jam ni? Muka yang ketiga dia tengok muka pintu mana nak ikut dia. Kan itu je kan. Tak ada. Jadi makna kata akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Sebabnya ada satu kata-kata lah yang mungkin semua orang boleh ambil. Kata-kata tu unik lah. Dia kata kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dia perasan dia baik, dia perasan dia elok, terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu cerita akhlak juga. Tengok Nabi, akhlak Nabi baik. Jadi orang perempuan berhentilah bercakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dia. Kalau hati kau baik, mulut kau pun baik, faham? Pergi semayang ni, cukup 5 waktu semayang, mengaji tak tinggal, mengutuk suami, la ilaha illallah. Suami pun balik ni, balik alamat dah kau apa dengan hotel. Yang ditegur tu komander besar. Bukan sinilah, tempat lain. Dah sini okey, tempat lain. Allah, saya ni kuat gurau. Suami tu balik jawatan besar ni dalam pejabat ni, DO YDP, datang tak ni? Dan salam balik dengan Tuan Samsul ni. Nama Samsul pun tak datang. Pegawai daerah pun Samsul, YDP pun Samsul. Salam kat kedua-dua Samsul ni. Apa hal dia tak datang malam ni? Biasa dia tak ada hal lah tu, sibuk lah tuan-tuan kan. Tak apalah. Itu saya dah ceramah lah kat Majlis Manjung sebut masa PKP. Alhamdulillah dapat sanitizer yang panjang, Majlis Perbandaran Manjung, ada sesimpan gitu. Aku rasa dia dah tak tahu nak bagi apa kat aku lah. Sebatang panjang bawa balik tu kan. Masih lah banyak kan. Jadi macam tu lah kan. Kalau kita tengok kadang orang perempuan ni semayang tapi menyakitkan hati suami, banyak berlaku. Ya, asal lambat balik pahal teruk tu bini macam tu. Suami ni penat ni, dia mengaji. Abang tadi mengaji dengan imam ajak mengaji, abang mengajilah. Ya ke mengaji? Baca betul-betul mengaji. Sebab itulah abang mengaji dengan imam tegur abang, dia ajar abang macam mana baca betul, panjang pendek, hukum semua. Alah cakap je lah minum kopi kat kedai kopi tu dengan imam tu, dah kau fitnah aku. Esok tu imam tu ajak, malam ni ngaji lagi tak dapat bang. Malam tadi dah kena sound mam, tunggulah seminggu 2 lagi, agak-agak dah lupa-lupa tu barulah kita ngaji balik. Macam tu. Malam tu lepas maghrib bagi salam tu balik. Tak tunggu isyak dah, lepas maghrib bagi salam tu balik. Sampai rumah kena lagi tu. Cepat balik, tak semayang ke? Tak semayang ke?
Susah tuan-tuan orang perempuan ni. Bukan orang perempuan manjung di tempat lain. Tu saya ajar orang lelaki. Balik rumah kalau isteri tegur. Awal lagi ni, start motor, keluar balik. Gimana tu bang? Awal lagi, keluar. Memang senyap dia lepas ni. Payah tuan-tuan. Orang perempuan ni kadang tahulah. Pelik betul. Lepas tu gemar menuntut perkara yang sama. Mana boleh sama? Lelaki-lelaki. Lelaki ni ketua. Cuba hormat sikit sebagai ketua. Itu sebab bila makan, jangan kita marah. Suami tengah mesti rehat kat ruang tamu. Dia tengah tengok berita ke apa ke. Jadi ajak anak-anak, kemar-kemar ni, susun pinggan apa semua. Dah siap pun panggil ayah. Hari ni ada. Sedap lah. Mengangkang depan TV tu. Ni dapur dia nak mampus ke dapur. Datang suami ni nak buat ni. Kesian betul tuan-tuan. Suami ni biar dia last sekali. Bila semua dah ada, anak-anak dah duduk, okay, long pergi panggil ayah, cakap makanan dah siap. Barulah ayah tu rasa macam wakil rakyat. Ayah tu dah semua dah ada. Gaya wakil rakyat pun macam tu. Dia macam tu. Dia pun duduk channel tu, peruntukan itu okey. Peruntukan di sekolah je. Nampak tak? Lepas tu, baca doa. Ayah uzur ni bergurau pula. Allah mabarik lana. Ya. Bila suami duduk, tengok. Ni adab ni. Suami duduk, barulah isteri tu terbalikkan pinggan tu, senduk nasi panas-panas letak dalam pinggan suami. Cawan suami beza dengan anak-anak. Cawan ni bertangkai besar, siap dengan alas. Tahu? Itu sebab kalau bagi air dekat suami, bagi mesti beralas. Macam ni contoh. Bagi mesti dengan bang jemput minum bang. Barulah suami tu capai. Tengok, ni malam ni tanda beradab ni. Walaupun pasangan dia tak kena. Dah kena balon lah. Itulah aku dah cakap kau bagi cawan yang elok kat dia. Dah cakap tak, betul dah tu. Kan? Betul. Kita bagi suami macam ni tau perempuan. Bang jemput minum bang. Jadi suami pun ambil. Yalah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam tu. Ini bagi suami tak ada alas. Bang minum bang. Kau ingat ni kelab malam apa? Betul. Benda ni yang sebab orang tua dulu cuba tengok pinggan ayah tak sama dengan anak-anak. Beza sebab pinggan yang elok, sifat dia tak ada sumbing sikit pun tak ada. Kan dulu kan yang pinggan yang bunga tepi tu kan, yang temika tu kan, tahan. Bila nak kenduri je lap. Dah sudah simpan balik masuk kat dalam store tu, dekat dia punya gobok bawah tangga, simpan balik. Dulu macam tu. Sekarang semua pakai melamin. Tu sebab kanser makin tinggi. Pinggan melamin tu merangsang kanser. Nak pula untuk kita masukkan, kita panaskan masuk dekat microwave, dia lagi rangsang sel kanser. Pinggan mahal kau letak dalam mari, kau pakai yang ni polisterin lah apa semua tu, semua merangsang kanser. Pakailah, pakai selagi boleh pakai. Pecah boleh lain, apa susah? Kalau tak ada sangat, apa kau pakailah plastik apa yang ada. Tapi betul. Nampak? Pinggan lain, cawan lain. Kalau ikut mufti arwah mufti Negeri Sembilan dulu, Syekh Murtada dulu kata memang kita kena bezakan. Baru anak balik daripada main kan, mama saja tak padan dengan manjung, mama menyampah aku kan. Mak nak minum, haus. Pergi ambil air dalam peti ais, cawan ambil dekat sinki. Ini cawan ayah ni. Dia tahu tu cawan ayah. Dekat situ dah start hormat. Kita dulu mana berani usik cawan ayah gitu. Tak berani tuan-tuan. Macam tu dah dididik dah tentang hormat ni. Nampak? Itu cerita tadi. Ada akhlak yang baik. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Tahu? Macam tu budi bahasa. Nampak orang tua menunduk. Nampak suami hormat macam mana. Anak nampak tau maknya hormat ayah macam mana. Bang makan bang, senduk. Ayah marah, mak diam.
Ini ayah marah dengan mak pula backing. Apa hal marah anak ni? Dah tak ada benda lain dah nak buat. Ya ilaha illallah. Nampak tak? Iya. Itu sebabnya kalau anak kena marah dengan ayah, orang perempuan sabar dulu. Tunggu anak dah berlalu kan baru betulkan balik. Bang, kenapa bang marah dia pula? Yelah dah lambat sangat balik, dah pukul 7 pun nak balik. Dia ingat apa? Ingat rumah ni apa? Oh, cik ayah dia marah. Abang dah lupa. Lupa apa? Semalam kan abang janji nak jemput budak tu. Budak tu jalan kaki, tahu tak? Ya ke? Dia pun masuk dalam pujuk anak dia. Ayah minta maaf. Ayah tadi terlupa. Budak tu menangis nak pecah dada. Iya. Betul tak? Itu sebabnya kunci dia tu kena ingat akhlak yang baik. Orang dulu-dulu tu yang penting akhlak ni, tengok budi bahasa dia macam mana, dia bercakap macam mana, tutur kata dia dengan orang tua macam mana. Katalah saya dengan apa Tuan Sri Vijaya ni, orang besar OBJ Manjung ni, tengah duduk minum bersama-sama dengan ahli parlimen dan juga adun tadi dan juga imam dengan pengurusi masjid, tengah duduk minum sama-sama. Tiba-tiba lalu anak dara dekat tepi meja kami ni, menunduk tepi meja, nunduk bukan lalu depan, tepi meja. Tumpang lalu abang Haji terangkit rupiah ni jom main. Semua orang tanya, soalan nak keluar apa? Anak siapa? Sebab akhlak dia tu. Anak siapa? Kalau kami tengah duduk ni minum tadi, tiba-tiba lalu satu kereta besar kereta tu, ting ting pang dohon. Nak tanya sikit lah, rumah ahli parlimen kat mana Walaupun yang dia tanya tu ahli parlimen, ahli parlimen entahlah, kau pergilah tengok, tak tahu apa tanya ni. Dia pun tak nak jawab sebab tak layak penghormatan pada orang yang tak hormat pada orang lain. Itu cerita dia. Dah lah main woi, tahu tak adab. Macam tu je orang perempuan jaga. Saya banyak dapat aduan pasal masalah rumah tangga, suami isteri, yang suami tak menjalankan tanggungjawab dia memberi nafkah pada isteri. Orang perempuan kadang dengan suami dia tu sama-sama bekerja. Bila sama-sama bekerja, berunding elok-elok supaya suami tu tahu yang isterinya redha yang duit itu nak bantu keluarga. Duit suami, duit isteri. Duit isteri bukan duit suami. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja. Mak point orang buat pak. Dia dah standby. Abang perasan tak yang pasal nafkah tadi saya sudah sebut tadi? Abang time tu yang abang terlelap tadi tak perasan sangat tadi. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isteri dia. Ingat ya, dalam bab nafkah orang lelaki mesti mengutamakan isteri dan anak-anaknya dahulu baru ibu bapa dia. Dalam bab nafkah. Tapi kalau saya tak mampu, takkan saya nak biarkan mak saya. Kau fikir benda tu sebelum kahwin, bukan dah kahwin baru kau fikir. Faham? Itu dia. Kalau isteri tak redha, maka berdosalah suami. Kalau suami bagi ke orang perempuan kena appreciate. Terima kasih lah abang bagi duit belanja macam ni, ya Allah bang. Nah ambil lah, tak adalah banyak sangat. Abang susahkan abang aja. Dia pun tinjau dalam envelope tu, kan setakat RM20 tak payah bagi lah bang. Jangan macam itu. Sikit pun terima. Terima kasih lah abang bagi walaupun RM20. Abang ni duit belanja abang ada tak? Abang tu tak usahlah kau risau. Doa tau, banyak abang dapat, banyaklah abang bagi kat kau. Bang, hari-hari tak pernah putus doa saya. Macam tu. Ya tuan. Kita kena gambarkan yang baik-baik tuan. Cuba tengok drama. Ahli parlimen pun kena tegur lah. Kena tegur ni siapa stesen TV ni. Aku tengok raya Cina di Pabali, drama dia semua happy-happy. Drama Melayu ni malam raya semua nak mati sungguh, azab sungguh nak raya. Masa tu lah mati masuk dalam kawah dodol tu, la ilaha illallah.
Malam tu lah kau tengok pondok buruk satu, pondok buruk dua, pondok sedih-sedih saja. Yang nak raya je accident, nak raya je accident, nak raya derhaka saja, mangkak-ngangkak nak balik rumah mak. La ilaha illallah. Tukarlah drama tu bagi yang happy-happy sikit malam raya kan. Dan orang perempuan kalau suami bagi timah, dan kalau orang perempuan tak nak boleh, katalah suami bagi, nak ambil lah yang tak adalah banyak sangat, 1,500 bagi sebulan 1,500, tak adalah banyak sangat, ambil lah. Orang perempuan boleh tolak. Abang, tak apa, saya kan kerja, saya boleh cari sendirilah, duit ni abang simpan untuk keluarga kita. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau hulu memang diambil, tak ada mana ditolak. Jadi kau fikir dulu sebelum bagi. There's no return back tau. Kan? Nak bagi fikir, ni banyak ni bagi ni. Okey, cukup bagi. Nampak tak? Betul. Dan kalau kita tengok dalam bab akhlak, tak, adab, hormat. Dan saya juga dapat aduan banyak tentang lelaki. Kesian orang lelaki ni, pangkat tinggi, dekat dalam pejabat ni, dia pangkat nombor 1, tapi di rumah meracau tuan-tuan. Masalah yang paling banyak saya dapat adalah lelaki dekat dalam bilik bersama isteri ada masalah. Dan apa, saya tak boleh nak cerita detail sangat sebab budak bawah umur ramai. Orang lelaki kalau dia nak sesuatu tu macam minta sedekah. Iya tuan-tuan, kesian betul. Kat luar kau main garang, takut bini baik-baik, come on lah, kita lelaki lah. Kat rumah fail tuan-tuan, merayu dengan perempuan, tolonglah. Macam minta sedekah. Yang orang perempuan dan sampai buat permohonan adalah dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. Saya dengan ini memohon agar satu segmen bersamamu dilaksanakan mulai jam 9 malam hinggalah sebelum, dalam tempoh ini sebelum jam 11.30 malam. Besarlah harapan saya sekiranya pihak puan dapat memberikan jawapan yang segera, dan seandainya pihak puan tidak meluluskan permohonan ini, saya bimbang berlaku huru-hara dan malapetaka dalam keluarga kita. Jawapan awal dan pengesahan terima daripada pihak puan sangat saya hargai. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minat apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan, wajar tak wajar. Jawab lulus. Orang perempuan membahagiakan suami dalam bab itu, ya Allahu Akbar. Sebab orang perempuan jangan sekali-kali membelakangkan suami di tempat tidur, melainkan dah tertidur, dah terlelap, pusing, tak apa, sebelum tu jangan membelakangkan suami. Suami kecil hati, maka malaikat akan melaknat perempuan tersebut sampailah ke subuh. Faham? Orang lelaki tu, terima kasih Ustaz. Betul. Tapi orang lelaki jangan tunggu dia dah terlelap lepas tu dia pusing. Dah haka, bukan macam tu. Faham? Bayangkan, kan Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Nampak? Tapi janganlah sesaja cari belakang unta tu. Maknanya suami kata on tak on? On. Macam tu. Lepas ni jangan tunggu suami minta, isteri memang nak bagi. Abang nak pergi dengan ceramah Samsul Rebat InsyaAllah kalau lepas isyak kan dah apa habis ceramah kan abang balik lah. Jangan lambat malam ni. Isteri dia kat tu, jangan lambat malam ni tau. Lepas tu bagilah kod rahsia yang suami isteri je faham. Ini yang jom kita tut, astagfirullahaladzim, anak astagfirullahaladzim, anak terdengar pakai kod rahsia. Tuan-tuan kena belajar dengan komander besar. Tak, kod-kod dalam tentera tu pakai kod MOS.
Yang apa dia? Isteri pun jawab okey. Tapi jangan selalu sangat pakai, takut anak perasan. Lo betul lo lepas yang buat terus tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik. Dia tahu. Kan tukar-tukar. Ya. Ni antaranya lah. Dan yang keempat, saya sebut tadi, pelita yang menerangi, kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik. Bila yang keempat ni, pelita menerangi, ilmu pengetahuan. Kain songket, benang sutera, lilit sebalit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Kena belajar, datang masjid, tuntut ilmu sama-sama. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya sambung poin seterusnya, maka saya dengan ini mengambil kesempatan ini untuk melancarkan. Wah, aku rasa macam wakil rakyat pula kan? Dengan ini saya melancarkan tabung tadi untuk tuan-tuan sumbang. Tuan-tuan, kita sama-sama banner ni bukan apa, ini saham akhirat tuan-tuan kan. Mihrab dengan apa tadi, mimbar. Mihrab dengan mimbar tadi, mudah-mudahan selagi mana digunakan mengalir pahala untuk kita. Ya. Kalau siapa yang berhasrat tak bawa duit, tak ada masalah. Tak bawa duit, tak ada masalah. Jam tangan mana yang ada tu keluarkan. Handphone bagilah, pandailah dia format dengan hantar kat kedai Cina, sok dapat berapa. Tak adalah. Ambil nombor akaun nanti, terus transfer. At least lah. At least. Manjung kot. Lagilah 100 je. Jangan time ngantuk tau. Pagi subuh tu kan sedekah subuh, ngantuk-ngantuk terlebih pula kosong. 1000 bagi. Pukul 8 dah datang cari AJK masjid. Saya dah maklumkan saya silap sedekah pun tadi. Sudah tak ada mana. Kau tuntut balik pula kan. Bagilah. Dah tersilap bagi tu, anggaplah tu memang sedekah kita nak bagi. Ya. Nak datang tuan-tuan bagi. Dengan ini saya lancarkanlah tabung tu. Tabung tu kat mana? Dah ada gerak dah tabung. Bolehlah minta jalankan kan. Jadi semua orang standby ya untuk masukkan duit kat dalam. Dan dalam membina ni, dalam membina modal insan ni ada 5 kunci. 5 kunci. Kunci yang pertama, kunci rumah. Kunci yang kedua, kunci pejabat. Kunci yang ketiga, kunci syurga. Kunci seterusnya, kunci kereta. Dan kunci yang kelima adalah kunci spare. Bila saya kata kunci rumah, sistemkan keluarga kita dengan sistem kekeluargaan Islam. Itu jalannya. Dalam rumah tangga kena sistem Islam. Semua penilaian kita Islam. Masuk sekolah, ada tak pendidikan Islam? Pergi dekat sini macam mana? Itu sebab anak-anak kita pergi universiti sambung belajar. Pesankan dia, jangan tinggal solat. Sistem Islam. Yang kedua, saya kata kunci pejabat. Masuk kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Nabi pesan. Nabi pesan apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tetapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga cakap, sesungguhnya manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi itu kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Masuk kunci kereta, hala 7 pemanduan nak bawa keluarga, bawalah keluarga ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa keluarga ni. Ini macam mana? Saya berhasrat nak membina keluarga jannah. Kami ingin berbahagia di dunia dan di akhirat. Seawal anak umur 7 tahun dah diajar untuk masuk pertandingan bintang kecil, kan tak kena. Ajarlah anak tu masuk pertandingan azan, ajar anak tu masuk pertandingan tulisan khat, ajar anak tu masuk pertandingan marhaban, pertandingan musabakah, pertandingan hafazan. Baru betul daripada awal lagi. Kita buat pertandingan azan, kategori subuh, kategori maghrib, ada kategori dia. Kategori subuh lain, kategori maghrib lain. Kalau kategori maghrib mendayu-dayu sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau dekat luar tu heran, tu azan apa pula tu?
Kategori subuh dia kena tegas sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh. Kalau maghrib, asyhadu an la ilaha illallah, macam tu. Maghrib bagi masa mendayu sikit. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah, macam tu je. Kalau subuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, macam tu, sudah. Maghrib, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, macam tu. Kalau maghrib, hayya 'alas shalah, maghrib. Subuh, hayya 'alas shalah, macam tu maghrib. Apa subuh? Ini subuh. As-salatu khairu minan naum. Memang tidur tau. Jadi seronoklah tengok anak-anak kita yang kecil-kecil ni kan, dia otak dia mudah menerima. Ada sekali tu saya semayang, saya lepas ceramah saya semayang dekat masjid di Ampang, di masjid di Pandan Indah, tak silap saya, Pandan Indah, Pandan Jaya. Waktu isyak tu sedap betul suara imam ni. Ya Allah, sedap betul suara dia. Saya pun waktu makan saya tanya, imam tadi mana imam tadi? Saya tanya. Rupanya itulah imam ni lah, kecil ni imam nombor berapa ni? Rupanya dia anak kepada salah seorang ahli jawatan kuasa masjid. Dan dia memang tahfiz. Dia tahfiz di Al-Baqirah, Madrasah Al-Baqirah di Kuala Lumpur, Dr. Zulkifli Abakri punya. Jadi masa tu dia baru tingkatan 4. Saya pun tanya, dik nak tak datang dekat kampung saya jadi imam untuk tarawih? Saya booking dia bawa menjadi imam tarawih dekat kampung mak saya. Saya memang dalam dapatlah 7-8 malam untuk bulan Ramadan tahun tu. Cuma satu malam tu saya bagi dia jadi imam. Buat pertama kalinya bila dia jadi imam, orang kampung saya komplain, pendek sangat baca. Dia tak puas dengan budak ni baca. Untuk makluman, budak ni rupa-rupanya daripada dia tingkatan 3 lagi memang regularly dijemput menjadi imam, salah seorang imam tarawih di Istana Negara. Budak. Dan baru ni, benda ni cerita beberapa tahun dulu tau. Dan baru ni bila saya pergi umrah, alhamdulillah saya pergi ke Syariat Korban, saya jumpa adik ni. Jumpa budak ni dah belasan dah sambung belajar dah banyak tahun dia dah sambung belajar di Universiti Madinah. Kat tangan dia tak lekang Quran. Nak cerita tuan-tuan. Tu sebabnya anak-anak muda ni, kita tak tahu anak kita ni, doa je mudah-mudahan dia jadi tahfiz ni kan. Ya Allah Akbar, boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Ada pula orang kampung, kau bagi dia jadi imam, kuranglah pahala kita, dia belum kahwin ni. Ada pula yang sebut macam itu. Pahala kita ni jemaah insya-Allah sama je. Dia je seorang kurang sikit sebab dia belum kahwin, tapi bacaan dia jauh lebih baik daripada kita. Kan? Tu dia. Ya, kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada cara lain. Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Jadi beribadah, bawa keluarga kita beribadah banyak-banyak. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, semua orang ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Ini kerja awak isteri, awak kena jagalah anak-anak. Salah tu, kerjasama. Kena kerja sama-sama. Dan hidup kita ni, saya nak beritahu, hidup kita dalam dunia ni, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Jadi nak membina modal insan ni, nak tak nak, agama adalah merupakan asas yang paling mustahab. Kadang-kadang ada orang dia boleh hajar anak dia main golf.
Dia boleh ajar anak dia masuk kelas muzik, tapi dia terlupa nak ajar anak dia untuk mengaji Al-Quran. Dia lupa untuk memberikan didikan agama pada anak dia. Orang lelaki dalam bab beristeri, kadang-kadang dia terlupa satu nafkah. Nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah zahir kita bagi duit, kita bagi kegembiraan pada dia. Tapi nafkah batin ini termasuklah juga memberi didikan agama kepada isteri kita dan anak-anak kita. Jadi barulah betul pembangunan keluarga sebagai modal insan. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, ada yang tidur tak? Alhamdulillah, tak ada yang tidur. Dia sebenarnya ada satu doa hilang ngantuk. Doa hilang ngantuk ni ramai ustaz-ustaz yang share selepas tengok video saya. Dia doa hilang ngantuk ni senangnya kalau kita baca, insya-Allah orang yang tengah tidur pun boleh terjaga. Doa dia berbunyi begini: Bismillahirrahmanirrahim, wabil lahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca tu insya-Allah yang tidur pun tegak, dah habis tu jaga dia. Tapi saya belum baca lagi. Itu baru ajar je baru. Ya. Ada yang nak tegak kan. Ajar betul. Orang perempuan tu baru nak menyalin. Wabil lahil. Gurau je, jangan marah. Sam serbat memang kuat gurau. Macam mana DNA keturunan ni memang macam tu. Arwah abah saya pun macam tu lah tu. Kelakar betul. Bapa arwah abah saya memang kelakar. Saya baik, saya tak macam dia. Macam tu lah. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan tentulah kita ambil walaupun sikit, sama-sama lah kita amal dan sebar panjangkan kepada yang lain. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Jaga keluarga kita elok, bina keluarga ikut landasan dan syariat yang telah ditetapkan. InsyaAllah kalau kita jaga, kita kena ingat ada satu hadis Nabi sebut, hadis Qudsi, yang mana Allah Ta'ala beritahu, aku tidak memberikan dua keamanan dan juga dua ketakutan, tapi sebaliknya aku memberi satu keamanan dan satu ketakutan. Barang siapa yang takutkan aku di dunia, akan ku amankan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang aman dariku di dunia, akan ku takutkan dia di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya kadang ada orang bersenang lenang, happy-happy je atas dunia ni, tapi akhirat besok Allah Ta'ala akan takutkan gitu. Itu sebabnya biarlah kita takut di atas dunia. Takut anak kita ni tak dapat didikan agama, takut kita tak dapat bagi didikan yang sempurna, kita kena takut. Itu sebab kalau takut anak kita tak sembahyang, sudahnya dia bawa, dia hangkut anak dia bawa semua pergi masjid.